Tapi malangnya misalnya ketika contoh ini, jadi cikgu-cikgu di kampung ataupun di mana pun tak sempat lagi dia nak faham, ini kan pula dia nak mengajar pada budak-budak, kepada pelajar-pelajar, jadi bertukar kepada teknik lain pula. Lama pendita di atas pentas, sage on the stage, tapi Bestari ialah guide on the side. Kita membimbing pelajar-pelajar tu di sisi mana dia buat sendiri, banyak kita sebagai moderator saja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Jadi kita teruskan dengan dalam siri yang kedua, mengandungi lebih kurang topik 6 item lagi untuk dikongsi bersama. Jadi terutama kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Kerajaan Malaysia umumnya. Jadi jadikan tauladan kalau baik dari pandangan cikgu yang kredit ini. Jadi kita masih lagi bersiaran dari pintu Kota Rehal, tengah Bandaraya Islam Kota Baru Kelantan, Malaysia, insya-Allah. Jadi kita teruskan 6 lagi item selain daripada 5 yang kita bincang tadi secara ringkasnya. Jadi orang suka bertanya, apakah teknik ataupun cara atau pendekatan yang paling baik sekali mengajar matematik di sekolah-sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah, tak kira. Baik, jadi cikgu nak cadangkan bahawa cikgu ada 3 teknik ataupun 3 pendekatan. Yang pertama dia panggil konstruktivisme, yang kedua dipanggil kontekstual, yang tiga dipanggil Bestari ataupun smart school. Jadi ketiga-tiga konsep ini kalau kita laksanakan dengan cara mantap, dengan cara yang penuh saintifik, insya-Allah pelajar-pelajar kita akan menjadi taraf dunia belajarnya. Jadi 3 pendekatan itu yang adik tanya tadi ialah konstruktivisme, kontekstual dan Bestari. Ketiga ini kalau cikgu pandai mengajar secara kreatif, pelajar kita akan menjadi bertaraf dunia, insya-Allah. Tapi malangnya cikgu nak katakan ketiga-tiga konsep ini kita menghantar cikgu-cikgu ke negara dunia, ke Amerika misalnya, tempat belajar teknik terkini dalam matematik, breakthrough dalam matematik. Jadi tapi malangnya misalnya ketika contoh ini, jadi cikgu-cikgu di kampung ataupun di mana pun tak sempat lagi dia nak faham, ini kan pula dia nak mengajar pada budak-budak, kepada pelajar-pelajar, jadi bertukar kepada teknik lain pula. Jadi kita tak bagi peluang yang lama pada cikgu untuk mantapkan suatu teknik itu untuk mengajar. Jadi kita pakai singgah begitu saja. 2 tahun hilang. Jadi jangan diviralkan benda ni. Jadi cikgu tegur ni dengan cara ikhlas, tidak kritik siapa-siapa, insya-Allah. Jadi ketiga itu konstruktivisme, kontekstual dan Bestari. Ketiga teknik ini sangat baik untuk mengajar matematik. Misalnya Bestari itu smart school tu, cikgu sendiri pun pergi kursus di Kanada dan Amerika tentang Bestari ini. Bestari ini yang penting sekali ialah tema dia, falsafah dia ialah sage on the stage, guide on the side. Maknanya kalau kita mengajar cara lama, pendita di atas pentas, sage on the stage, tapi Bestari ialah guide on the side. Kita membimbing pelajar-pelajar tu di sisi mana dia buat sendiri, banyak kita sebagai moderator saja. Sebagai moderator sahaja atau sebagai yang memberi laluan saja, bagi hint dan dia membuat kesimpulan untuk dapatkan formula apa-apa. Itu secara Bestari dan disokong oleh pengetahuan komputer sedikit sebanyak, computer augmenting. Okey, yang kedua ialah sistem pendidikan matematik kita ni kurang penumpuan kepada bridging dan hugging. Mana kalau kita nak mengajar atau memberi exercise pada budak latihan di rumah ke apa-apa ke, kita selalunya beri sekadar hugging saja. Jadi kalau dah hugging mana dekat saja. Tapi sepatutnya pelajar-pelajar ni kita beri secara bridging, jauh di sana. Jadi ada kontak dengan aplikasi kita mengajar tu bridging. Jadi contohnya cikgu akan datang ini secara detailnya, insya-Allah. Jadi bridging, jangan duduk selamanya hugging, tapi kena bridging. Kena pergi jauh-jauh tentang contohnya atau exercise kepada pelajar-pelajar supaya dia lebih terbuka berfikir secara saintifik dan bijaksana, insya-Allah. Baik, yang ke-8, dalam matematik sekolah rendah juga cikgu sarankan bahawa ada 3 pendekatan mengajar, iaitu kena ikut tertib dia, iaitu yang pertama inaktif, yang kedua ikonik, yang tiga simbolik. Tapi kadang-kadang cikgu kita ni minta maaf lah, jadi dia pergi kepada ikonik dan simbolik tu. Jadi menjadi benda jadi kompleks, jadi abstrak. Sepatutnya kita mengajar dengan menggunakan inaktif dulu. Inaktif itu makna lakonan. Kita berlakon dulu. Misalnya 2 tambah 3 dapat 5. Kita berlakon dulu bagaimana dapat 5.
Lepas tu kita buat gambaran ikonik di papan putih. Dan yang ketiga barulah kita gunakan 2 plus 3 is equal to 5. Jadi kena ikut siri ni barulah budak-budak tu insya-Allah faham. Yang keempat seterusnya ialah apabila cikgu mengajar matematik di sekolah rendah atau menengah atau peringkat universiti, mengikut Profesor Paulus dari Temple University Amerika, dia kata humor makes math less scary. Mana kena ada unsur-unsur kecindan dalam pembelajaran matematik. Unsur-unsur kecindan menyebabkan pelajar-pelajar tidak gerun pada matematik. Jadi kalau kita mengajar matematik, cikgu serius 24 jam, maka budak-budak akan menjadi anxiety ataupun trauma matematik. Dia tak suka pada matematik, dia trauma, dia benci pada cikgu-cikgu sekalipun. Jadi kita sekali-kala dalam matematik ini kita create satu joke, satu humor, satu unsur kecindan di mana pelajar-pelajar suka kepada benda tu dan dia tidak takut pada matematik. Jadi cikgu kena ada ilmu untuk humorous dalam mengajaran matematik, insya-Allah. Yang ke-10, sebagaimana yang cikgu tatarkan dalam YouTube cikgu, iaitu fun with maths, with magic math, iaitu recreational activities. Jadi mengikut seorang profesor dari Jerman, Profesor Leibniz, dia kata men are never so ingenious as when they are inventing and playing games. Jadi pelajar-pelajar ni kita minta dia, galakkan dia supaya dia mencipta permainan, bermain dengan permainan, dengan cara-caranya, dengan peraturannya, barulah budak-budak tu diharapkan akan menjadi pandai bertaraf dunia. Kalau budak-budak kita ajar hidang itu saja, dia tidak akan jadi pandai. Jadi kita beri peluang pada dia mencipta permainan matematik, dan bermain permainan itu dia mendapat konsep yang tersendiri dan dia cepat pandai matematik, insya-Allah. Jadi recreational activities yang cikgu tatarkan melalui YouTube cikgu, iaitu fun with magic matematik, insya-Allah. Jadi cikgu tolong adik-adik tolong subscribe, tolong like dan tolong share pada kawan-kawan semua, insya-Allah. Baik, yang akhir sekali dalam siri ini ialah di setiap sekolah mesti ditubuhkan kelab ataupun persatuan ataupun buletin matematik. Jadi di sekolah tu ada kelab matematik. Buatlah sekali seminggu 1 jam setengah ke buat kelab matematik, terutama sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Jadi cikgu dulu ada wujudnya kelab ni dibuat oleh Kementerian Pelajaran, tapi tidak lama. Kerana pada pengamatan cikgu, kelab itu pengisiannya tak ada. 1 jam setengah seminggu tu budak-budak tidak ada pengisian. Cikgu pun bukan ada pengalaman sangat, bukan ada modal sangat untuk memberi apa sum ataupun problem-problem yang mencabar budak-budak. Jadi mulai pada sekarang Kementerian Pelajaran mesti insya-Allah cadangan cikgu semoga dia menubuhkan kelab persatuan matematik dan buletin matematik di sekolah itu bagi menampung pelajaran matematik di sekolah-sekolah. Jadi kita bagi soalan yang lebih mencabar dan bagi seminggu, dan kita bagi hadiah pada pelajar itu. Barulah hidup matematik ini. Jadi adakan kelab ataupun persatuan matematik di sekolah ataupun buletin matematik. Jadi sekian saja untuk edisi untuk siri yang kedua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita jumpa dalam siri yang ketiga akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Wallahu a'lam.